Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam Hazim. Ada apa ni? Syafiq, aku ada masalah lah dengan pengajian dan pembelajaran aku. Aku rasa susah nak dapat sesuatu ilmu dan aku rasa macam diri aku ni kurang disiplin semasa belajar untuk mendapatkan suatu ilmu. Boleh tak aku nak minta sedikit nasihat atau adab daripada kau untuk mendapatkan atau mempelajari sesuatu ilmu? Oh, boleh. Okey, macam ni. Antara perkara yang penting untuk kita amalkan apabila nak menimba satu ilmu itu ialah adab dan etika sebagai seorang penuntut ilmu yang perlu diamalkan sebelum, semasa dan selepas belajar. Oh, aku baru sedar, aku leka dengan semua perkara ni. Tak apa, aku pun macam tu dulu. Sampai satu masa tu ustazah aku ada pesan pasal adab ni. Sebelum belajar, kita mestilah mempunyai niat yang betul dan ikhlas untuk mempelajari dan menerima ilmu tersebut. Lepas tu, kita perlulah sentiasa berdoa kepada Allah, mohon ilmu yang bermanfaat setiap kali kita ingin menuntut ilmu. Perkara ni bukan asas kepada kita sebagai penuntut ilmu sebelum belajar, agar Allah memudahkan kita untuk menuntut ilmu tersebut. Okey, faham. Macam mana pula dengan semasa belajar? Okey, antara adab semasa belajar termasuklah memberikan perhatian sepenuhnya kepada guru yang sedang mengajar. Janganlah bercakap ke, bermain atau buat perkara lain. Daripada kita buat semua tu, baik kita catat isi penting daripada arahan guru tersebut. Dan kita juga janganlah malu untuk bertanyakan soalan tentang perkara yang kita tak tahu atau tak faham, kerana ini menunjukkan bahawa kita sombong terhadap ilmu itu. Oh, faham. Banyak betul yang aku terlepas pandang. Patutlah aku susah nak dapat ilmu. Kejap. Ada lagi adab selepas belajar. Oh, betul. Macam mana pula dengan adab selepas belajar? Adab selepas belajar pula, kita perlulah mengulang dan menghafal pelajaran yang diterima tadi agar tak pernah lupa. Kita juga haruslah berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah diterima itu supaya kita memperoleh manfaat daripada apa yang kita pelajari. Dan kalau kita dah rasa kita dah cukup mahir atau memahami suatu pelajaran itu, janganlah kita sombong atau malas nak untuk mengajar rakan-rakan lain tidak faham pula. Dengan mengamalkan semua perkara ini, apa yang kita telah pelajari tadi, insya-Allah kita akan lebih ingat, faham dan dapat menguasai pelajaran itu dengan lebih mendalam lagi. Wah, mantaplah Syaf. Banyak perkara yang kau tahu. Aku harap aku dapat amalkan dan aplikasikan nasihat yang telah kau sampaikan di dalam hidup aku. Aku rasa bersyukur kepada Allah. Ada juga orang yang sudi nasihatkan aku. Syukranillah. Tak adalah. Hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah, aku pun harap aku dapat istiqomah dalam mengamalkan adab-adab ini. Sebelum tu Azim, cakap pasal adab untuk ilmu ni, kau tahu tak pasal adab untuk ilmu yang diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60-62 tu? Oh, aku tahu. Dalam ayat tu, adab yang dapat kita ambil adalah tidak merasa diri kita yang paling tahu. Ini menurut Ibnu Abbas. Ubay bin Ka'ab menceritakan bahawa beliau mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pada suatu hari Nabi Musa berdiri di khalayak Bani Israel. Lalu beliau ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Lalu Nabi Musa menjawab, aku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan lautan dan dia lebih berilmu daripada engkau. Lepas tu ayat Al-Quran surah Kahfi yang ke-60 ada menyebut, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti sehingga aku bertemu dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Betul-betul. Ayat Al-Quran dan hadis itu menceritakan kisah Nabi Musa AS yang mengaku dirinya orang yang paling berilmu, sedangkan Allah SWT yang mengetahui siapa hamba-Nya yang paling berilmu. Teguran daripada Allah kepada Nabi Musa AS mencetuskan keinginan yang kuat untuk mempelajari ilmu dari hamba Allah tersebut. Maka pengajaran daripada kisah ini ialah janganlah kita terlalu yakin untuk berbangga dengan ilmu yang kita miliki, kerana semua itu milik Allah SWT. Apabila pakar dalam satu bidang, jangan kita memandang rendah pada orang lain, tapi kita hendaklah
serta bersedia untuk menimba lagi ilmu daripada orang lain yang lebih pakar. Betul tu Syah. Moga kita sentiasa berada di bawah rahmat Allah dalam menerima setiap ilmu. Amin. InsyaAllah. Amin ya Rabb. Assalamualaikum Anas. Waalaikumsalam Azim. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Silakan. InsyaAllah saya akan cuba untuk menjawab soalan kamu. Adakah penting bagi kita menjaga adab dalam menuntut ilmu? Ya, menjaga adab adalah sesuatu yang sangat penting dan lebih diutamakan sebelum kita pelajari ilmu. Imam Malik pernah menasihati seorang pemuda dari bangsa Quraisy, iaitu, "Wahai anak saudaraku, belajarlah adab sebelum kamu mempelajari ilmu." Menerusi surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 62, apakah di antara kepentingan yang kita boleh perolehi daripada menjaga adab dalam menuntut ilmu? Antaranya ialah kita perlu bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam usaha untuk mencari ilmu. Kita boleh perhatikan kepada kesungguhan Nabi Musa AS yang sanggup menempuh perjalanan yang sangat jauh semata-mata untuk mencari serta mempelajari ilmu daripada seorang yang lebih alim daripadanya. Kesungguhan seperti ini perlu diteruskan selagi mana kita masih hidup, tidak kira kita ini daripada kalangan yang masih muda maupun kita ni daripada golongan yang sudah berusia. Selain itu, kita juga haruslah bersifat rendah diri atau tawadhu' apabila menerima sesuatu ilmu. Walaupun orang yang menyampaikan ilmu itu mungkin darjatnya lebih rendah ataupun lebih muda daripada kita. Walaupun Nabi Musa AS adalah seorang Nabi dan dia juga merupakan seorang Rasul Ulul Azmi, tetapi baginda tetap berendah diri dan bertanya kepada Khidir dengan sopan untuk menimba ilmu daripadanya. Walau sesiapa pun guru kita, kita mestilah menghormati serta memuliakan mereka supaya kita dapat memperolehi berkatan daripada ilmunya. Saya sedar bahawa betapa pentingnya kita perlu menjaga adab dalam menuntut ilmu. Terima kasih Anas. Alhamdulillah. Semoga ilmu ini membantu dan memberi manfaat kepada kamu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya ingin belajar bersama-sama mengenai ayat Al-Quran dengan kamu, Arzan? Boleh. Silakan. Kamu boleh merujuk Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 62. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا Sadaqallahul Azim. Berdasarkan daripada ayat ini, kita dapat mempelajari berdasarkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Apakah pengajaran yang dapat kamu simpulkan, Azan? Oh, saya dapat mempelajari banyak pengajaran daripada ayat ini. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa mengamalkan adab yang tinggi ketika bersama dengan guru. Contohnya, kita dapat mencontohi kisah Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam, di mana Nabi Musa alaihi salam sangat beradab terhadap Nabi Khidir alaihi salam ketika pertemuan mereka. Pengajaran yang seterusnya ialah kita hendaklah sentiasa sabar
dalam menempuhi segala ujian dan cabaran yang kita lalui. Kesabaran amat penting dalam diri seseorang, terutamanya dalam menuntut ilmu, supaya cabaran dan halangan dapat kita tempuhi dengan penuh hikmah dan tenang. Bagaimana pula dengan kamu Anas? Apakah yang kamu dapat pelajari daripada ayat 60 hingga 62 surah Al-Kahfi? Baiklah, antara pengajaran yang dapat saya pelajari daripada ayat-ayat tersebut ialah kita tidak sepatutnya menilai sesuatu sebelum menemukan natijahnya. Berdasarkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam, kita dapat melihat bahawa Nabi Musa menganggap perbuatan Nabi Khidir sepanjang mereka musafir itu salah. Akan tetapi, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu mempunyai hikmah di sebaliknya. Selain itu, kita haruslah sentiasa patuh dan taat kepada guru tanpa mengingkari arahan daripada mereka. Hal ini kerana keberkatan ilmu terletak kepada keredaan guru. Sekiranya kita ingkar akan arahan guru, maka ilmu yang kita perolehi hanyalah sia-sia dan tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran terakhir yang dapat saya kongsikan ialah kita mestilah bermusafir bersama guru kita supaya dapat memperoleh lebih banyak ilmu. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini telah memberikan kita banyak pengajaran di mana Nabi Musa dapat memperolehi lebih banyak ilmu daripada gurunya, iaitu Nabi Khidir alaihissalam, berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan sepanjang musafir dan hikmah yang dapat dijadikan sebagai ibrah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, banyak pengajaran yang dapat kita perolehi daripada ayat ini. Alhamdulillah, sama-sama kita belajar.